Bila orang bawa cerita dekat kita, apa kita kena buat? Pertama, kita tak boleh terima. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Yang ketiga, hendaklah kamu, apa dia? Jangan kita bersangka-sangka. Kemudian yang keempat, apa dia? Jangan pula kamu menyelidiki, kata Abu Lais. Yang kelima, hendaklah kita membenci perbuatan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu taman-taman syurga, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Alhamdulillah, seronok saya dalam keadaan kita sekarang ni, dalam ujian ni kan, dapat juga saya berceramah di sini. Hari tu pun hampir nak ceramah pun batal juga kan. Kan, tapi alhamdulillah, syukur datang-datang tengok surau ni dah lain sangat dah. Cantik dah surau ni. Dulu cantik dah, ni cantik lagi. Kan? Itu yalah, dia unik tu. Dia cat balik putih semua, cantik semua. Bersih saja tengok kan. Itulah dalam kerisauan kita tu kan. Jadi itulah, tenangkan hati kita, datang surau, doa banyak-banyak insya-Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 54. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia, Nabi Muhammad dan umatnya, disebabkan nikmat, pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnianya? Kerana sesungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Ibrahim kitab agama dan hikmah pangkat Nabi, dan kami telah memberi mereka kerajaan yang besar. Dalam ayat ini cerita tentang dengki. Macam mana pun patut dah dengki. Patut tak hati kita ni nak dengki dengan orang? Jadi itu sebab Nabi awal-awal lagi Nabi ajar kita, Nabi beritahu sungguhnya dalam tubuh badan manusia tu ada seketul daging. Kalau baik seketul daging tu, baiklah seluruh tubuh tu. Kalau tak baik seketul daging tu, tak baiklah seluruh tubuh manusia tu. Diketahuilah seketul daging itu adalah hati. Hati ni punca penyakit segala-galanya. Yang jadi mati, yang jadi penyakit-penyakit banyak dalam dunia ni, punca mesti hati. Orang marah, orang apa, hati. Orang bercerai-berai, hati. Bergaduh, hati. Bunuh, hati. Semua hati. Penyakit denggi, hati. Sebab hati dia tu tak ada rasa nak jaga kebersihan. Ada setengah tempat tu, jadi dia biar bertakung, dibolonya pula kan. Dibolonya pula nyamuk-nyamuk ni. Kan, bab kebersihan tu, hati dia tak ada rasa nak bersih kan. Tapi yang paling bahaya sekali penyakit-penyakit hati ni, dia ada 3 penyakit serangkai. Dia bukan jantung, darah tinggi dengan apa, kencing manis, atau penyakit 3 serangkai kan. Tapi rupanya ada satu penyakit yang paling bahaya. Sebenarnya kencing manis, darah tinggi itu semua pun punca penyakit hati juga. Masa dia sihat tu, dia membalun makanan tu, dia tak kira tu. Kan? Sampailah dia dah tersandar, kan, dah sakit tu, barulah teringat, kenapalah aku makan macam tu sangat. Sebenarnya bukan tak boleh makan, boleh makan. Cuma jangan over, jangan banyak-banyak sangat kan. Satu benda kalau terlalu banyak, dia jadi mudarat juga. Apa benda pun lah, tidur kalau terlalu banyak pun mudarat juga. Dia tidur 3 hari, dia bangun-bangun, dia bukan tanya dah pukul berapa, dia tanya dah hari apa. Kan gila tu kan, melampau kan. Kalau dia berlari pun, kalau dia bersukan pun, teruk-teruk sangat pun, akhirnya bawa penyakit juga kan. Bukannya boleh, ada masanya, ada masa tidur, ada masa rehat, ada masa kerja. Kerja-kerjaan sangat kerja, tak tidur-tidur pun penyakit juga. Sebab tuntutan tubuh badan manusia ni semuanya perlukan satu keadaan yang seimbang. Sebab ada hukamat kata, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Manakala keselamatan kita dalam agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Jadi maknanya jangan makan banyak-banyak.
Kedua, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama, kita ni dalam agama adalah dengan banyaknya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kata tu dia. Jadi itu sebabnya tengok makan mana boleh banyak-banyak. Kadang-kadang malu dengan orang putih tu. Kan? Waktu bazar Ramadan. Cuba tengok macam mana kita boleh. Nasib baik Allah Ta'ala bagi jari 10 je. Kalau lah jari kaki kita boleh bawa barang agaknya diseret sekali lah makanan tu sampai kaki tu. Ni dah penuh ni. Macam-macam, sik kerabu, sik dagang, lapak tikar, sagopa, tayu itik semua ada. Betul ada kan makanan kan. Saya tolong maklum, saya berniaga dulu. Sik kerabu, sik dagang, sik dagang. Lepas tu macam-macam lah kan. Itu baru kat bazar Ramadan, belum pergi yang buffet Ramadan. Yang buka puasa tu. Menurut kajian daripada Southern West tu, 500,000 tan makanan dibuang setiap kali Ramadan. Setiap tahun. Lagi tinggi. Dia tak akan kurang pada tu. Sebab, kalau kita tengok, Mak Saleh tu, Muhammad bin Saleh kan, orang putih. Bila dia datang makan dekat buffet ni macam mana? Dia ambil sikit, dia makan, dia duduk, dia makan. Lepas tu, tak cukup. Rasa nak makan lagi. Dia bangun, dia ambil satu lagi. Pap, dia ambil makan. Lepas tu, cubalah benda lain. Lepas tu, enough already, dia kata. Cukup, dia kata. Orang kita lain. ambil. Dengan harapan, kejap lagi tak payah ambil lagi dah. Ambil. Ni tak nak, ni tak ni. Tak say. Kata, tak ambuh. Tak ambuh. Tak ambil, duduk. Duduk perjuangan belum selesai. Bila dia duduk, dia nampak pula pinggan kawan dia. Mana kau dapat tu kambing tu? Bangun pula ambil lagi. Nampak tak? Jadi itu masalah dia. Jadi apa pun, ceritanya tu penyakit hati. Penyakit hati ni 3 penyakit serangkai dia. Kalau tadi macam manusia tadi penyakit yang ada darah tinggi, kencing manis, jantung. Tapi ini 3 ni apa? Pertamanya penyakit tamak. Tak cukup. Tamak nak tu. Dah ni nak lagi. Itu sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Sampai bila tu? Selagi dia belum mati, selagi itulah dia akan ada keadaan tu. Kan? Ada 2 lembah emas, akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi ajar, cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup bagi kamu. Itu aja. Sebab kebanyakan kita ni di Terengganu ni, saya nampak kebanyakan hidup sederhana. Relax-relax walaupun duit ada. Emas sampai ke siku. Tapi dia hidup sederhana. Rumah biasa-biasa je, tak ada nak ni sangat, relax-relax je. Tak apa. Tenang hati. Lagi banyak duit, lagi susah hati. Susah pula bila banyak duit. Aku ada duit senang. Mana? Siapa cakap ada duit banyak senang? Susah juga. Macam-macam orang datang. Minta tolong tu, minta tolong ini kan. Tapi itu bukanlah susah apa. Ujian tu untuk orang yang senang. Dulu masa susah, orang tak minta dengan kita minta dengan orang. Tapi bila dah senang, orang minta dengan kita pula pandai. Dah pandai pula menyampah dengan orang. Alah, asyik dia. Lepas dia. Dia cakap. Kan? Itu ujian. Tapi jangan tamak-tamak. Syukur dengan apa yang ada. Penyakit apa? Penyakit sombong. Sombong dah benda disombongnya. Sombong dengan selipar. Selipar baru ni. Ni beli kat mana tu? Beli kat Korea. Belagak dia. Selipar. Letak kat kaki je kot. Boleh belagak tu. Yang nampak kopiah ni. Kopiah ni beli kat Mekah. Dia kata contohlah. Kopiah beli kat Mekah ni. Menantu beli. Dia kata. Tengok kat dalam. Tengok kawan. Tak cantik. Tengok dalam tu made in Taiwan. Contohlah kan. Apa benda nak sombong-sombong. Tempah baju pula orang. Kan? Nak pakai pagi raya tahun lepas kan. Tempah. Cantik sepasang. Satu keluarga. Sepapan habis. Order. Sampai masa PKP. Masa bila nak pakai je cakap. Tak ada kan. Itulah. Jangan sombong-sombong. Ada orang lah mudah sombong. Kan? Cakap macam-macam. Kutuk orang macam-macam. Itu saya tak payah ulas. Sebab tu tajuk lain. Sombong aja kena panggil kuliah yang lain. Maknanya kena panggil lagi tu. Tapi hari ni kita cerita tentang yang ketiga. Iaitu penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dan Nabi sebut. Sesungguhnya hasad itu mampu memakan kebaikan. Umpama api membakar kayu. Maknanya buat kebaikan banyak-banyak boleh habis sebab dengki je. Kan?
Aku tak puas hati betul. Macam mana tu? Kan? Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Ajufri, kata apa? Salah satu tanda dengki itu dah ada dalam hati kita. Dengki dah bertapak adalah apabila sahabat-sahabat, saudara kita, orang keliling kita dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Dia dapat naik pangkat, dia tak rasa apa-apa. Dengki dah ada tu. Yang sepatutnya bila dia dapat kebaikan, kita gembira sama. Dengannya anak dia dapat masuk universiti je ke? Dia pun hantar mesej. Tahniah dengan anak dapat masuk universiti. Dia tu hantar mesej. Dia tak ada kata, untunglah. Hebatlah kau. Mula-mula belagak tu. Tak payahlah hantar macam tu. Kan? Penyakit kan? Tu penyakit hati tu. Jadi jangan kita dengki-dengki. Kadang dengki bukan apa? Dengki isteri orang tu lawa pun dengki. Bini orang tu lawa. Memanglah sebab kita jarang tengok. Bini kita hari-hari tengok. Kan? Dia bini dia baru dapat, kita nampak lawa sangat. Sebab sama je. Macam biar bini kita tak cantik Maya Karin Nilofa pun, tapi tutup lampu sama. Kan? Jangan pening-pening kepala. Sama je. Kan? Tak payah nak kita pening-pening kepala. Oh, bini dia lawa. Lah berlagak bini lawa. Kan? Suami tak handsome pun. Kata, wah tengok tu ayat kan. Macam mana lelaki dia handsome sangat? Kan? Bini yang buruk betul kata. Tengok ayat kan. Sebenarnya itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Apa tanda kekuasaan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala jadikan mata kita ni tak sama. Ada orang nampak perempuan tu lawa, orang lain pandang biasa je. Ada orang nampak lelaki tu handsome sangat, mau buta ke apa dia tu. Yang sebab supaya nampak akhirnya kita ada pasangan kita masing-masing yang mana kita boleh berpuas hati dengan dia. Orang dulu lagi pula dating tak apa tak kan. Jadi jangan kita dengki-dengki. Kan? Jangan dengki-dengki. Untunglah kau, dia kata kan. Senanglah hidup kau, dapat menantu kaya. Ya Allah. Doakanlah yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Lepas tu bila kawan tu susah, dia jadi seronok pula. Tu confirm dengki tu kan. Dengarnya menantu dia kena tangkap. Pasal ada kes ni. Ya ke? Kuih, bagus cerita tu, mana kau tahu? Dia nampak. Seronok pula dia. Tapi kalau orang yang baik, dia akan kata dengar, tak baiklah cerita-cerita pasal orang. Benda tu buatnya fitnah ke apa semua. Tak baik. Kata dia kan. Alah kau macam bagus sangat. Nampak tak? Abang lain rasa makan dia ajar apa? Bila orang bawa cerita ni 6 perkara kita kena buat. Bila orang bawa cerita dekat kita, 6 perkara kita kena buat. Pertama, kita tak boleh terima cerita tu. Sebab kesaksian dia tak cukup. Contoh paling senang hari itulah kisah da'i tu. Berbakul-bakul orang bantai dia. Kan? Kita tahu ujung pangkal pun tidak, tapi kita dah marah. Baru-baru ni ada seorang perempuan kena tangkap. Ada seorang perempuan pula kena tangkap nikah lain lah. Dia menuduh orang terogol dia. Orang tu dah kena tangkap dah. Dah kena suap siasat dah. Pening-pening kepala. Akhirnya dapat tahu perempuan tu menipu. Nak cakap apa? Tapi orang dah bantai berbakul-bakul dah lelaki ni tadi. Tak sangka dia macam tu. Nampak muka baik. Kita ni kadang tu. Orang tu baru dipanggil tu suap siasat. Kan? Jadi makna kita kalau kena dakwa pun belum tentu jatuh hukum dia bersalah lagi. So jangan pening-pening kepala. Apa yang paling baik sekali doa, ya Allah, jauhkanlah aku ni daripada ujian seperti itu, ya Allah. Macam tu ya. Kan? Jadi susah tuan-tuan kita ni atas dunia. Abul Asam Makani kata pertama, jangan terima sebab kesaksian tak cukup. Orang ni cakap, orang ni, mana kau tahu? Dengar-dengar. Mana kau tahu? Aku tengok dalam YouTube. Tuan-tuan tengok YouTube tu sakit hati. Tajuk bukan main grand ni. Dengar tak benda pun. Kan? Kita ni nak suruh nak tambah orang view je kan. Pedulilah tuan-tuan. Itu nombor 1. Jangan terima. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Boleh ajar gitu. Mana kalau bawa cerita, kau berhentilah bawa cerita ni. Kenapa pula? Pertama, kalau benda tu tak betul jadi fitnah. Keduanya, kalau benda tu betul jadi mengata, mengumpat. Dua-dua dosa. Dia baik jangan. Nampak? Yang ketiga, hendaklah kamu jangan kita bersangka-sangka. Tak sangka betul lah dia macam tu. Kan tadi ajar sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kamu wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nampak? Mana jangan kita sangka, tak sangka kan. Kita baru dengar cerita dah. Tak sangka dia macam tu. Nampak kan? AJK Masjid
Mengerjakan duit masjid, kata. AJK surau tu mengerjakan duit surau. Kau tak tahu ke? Memanglah dia kerjakan duit surau. Dia nak kerjakan duit siapa lagi? Tapi dikerjakan untuk apa? Untuk majlis ilmu, untuk pengurusan, untuk pembangunan, kan? Macam surau ni tadi, kan? Awal-awal kita dah beritahu tentang dana pengurusan surau. Sebab betul, ni rumah Allah. Mana ada sumber percuma, kan? Iya. Tapi cuba tengok tu, yang tengah menyala, tengah gerak-gerak tu. Tu bukan pakai helio tu. Semua ada current kena bayar, bil elektrik kena bayar, kan? Dah ada aircon. Mengelatuk dia sejuk ni sembilan cakap. Sejuk betul, kan? Dulu mana ada, sekarang tengok ni. Hari tu mana ada kapet macam ni masa saya datang. Sekarang sujud terbenam muka. Dulu masa nipis tu, Allah pada gedug kan dulu masa kan. Nampak tak? Tu alhamdulillah rezeki, kan. Jadi tuan-tuan, tu hin awal untuk bersedia dengan duit untuk sumbangan nanti. Macam itulah, supaya jangan terperanjat di penghujung rancangan. Itu kan. Jadi itu dia. Jadi jangan kita berprasangka, jangan bersangka-sangka. Kemudian yang keempat, apa dia? Jangan pula kamu menyelidiki, kata Abu Lais. Cari pula. Betul ke? Entahlah, aku dengar macam tu. Tak apa. Aku baik dengan abang dia tu. Nanti aku confirmkan dulu. Aku dapat tahu je, aku update. Dia update. Kurang asam betul. Nampak tak? Jadi jangan kita buat tu. Kemudian kelima, hendaklah kita membenci perbuatan itu. Sebab apa benci? Sebab mengumpat, mengata, fitnah, akibat dia, natijah dia neraka. Tu je. Jadi benci. Aku tak sukalah benda-benda macam ni. Janganlah kau cakap, aku tak nak dengar lah. Ni semua tak baik lah. Dan yang keenamnya, kalau kamu dah benci perbuatan itu, janganlah pula kamu mengulangi perbuatan itu. Kalau kita tengok dekat dalam drama-drama ke apa filem yang kita tertengok dekat dalam TV itulah, mesti ada dengki ni. Kalau tidak dia tak jadi drama. Tak adalah drama tu elok je. Drama tentang hari raya korban, bagaimana cara nak korban. Tak ada. Kan? Yang tahu dengki, orang ni korban, orang ni nak jatuhkan orang ni, dia kata kebau dia lagi bagus daripada orang ni. Macam itulah. Dengki tak habis, kan? Dah tahu dah cerita tu, mesej dia apa, kesan dia apa, tapi dengki habis ke? Tak macam tu juga dengki, tuan-tuan. Kan? Ada saja orang akan simpan dengki sama manusia, tetapi yang paling sedih itu bukan kepada rakan-rakan, bukan kepada jiran-jiran sahaja, tetapi sebaliknya dalam keluarga sendiri pun ada sifat dengki-mendengki dan jatuh-menjatuhkan. Kalau tak dapat, biar tak dapat sama-sama. Sanggup? Kan? Biar ada harta tanah yang keluarga tu, yang ayah tu tinggal tu tak dapat, biar ada sama-sama tak dapat, puas hati aku. Yang penting jangan Alung tu dapat. Ada adik-beradik, kadang dia boleh berlapang dada, dia boleh belanjakan kawan makan kat restoran. Hari ni aku belanja mau makan dekat seberang takir, minum air restoran gelas besar. Dah berapa hari sampai sini, tak masa pergi sana. Kan? Rindu betul nak minum air gelas besar ni, kan? Air gelas besar. Kan? Jadi, jom aku belanja. Dia boleh belanjakan kawan. Kawan cukup baik dia. Dengan adik-beradik tak ada. Kedekut tak hidup masing. Betul. Kedekut. Orang ni sembilan, kedemut. Kedekut campur kemut. Kedemut. Tu saya yang campur sendiri lah tu. Kedekut. Kadang adik-beradik tak boleh. Kadang dia boleh belanjakan kawan. Balik semua. Hari ni aku belanja. Dia boleh belanja. Bini kat rumah pun dia tak bekalkan apa-apa pun. Tak bawa balik apa pun. Panjang muka bini ni. Salah saya sekali beli bungkus bawa balik. Ni abang bungkuskan air gelas besar. Paling besar sekali tembikai ni. Tembikai bungkus gelas paling besar sekali. Gila besar macam tu. Bini minum sampai ke subuh tak habis lagi minum. Kan? Tak apalah. Tu tanda ingatan abang tu, dia katakan. Dia suka tembikai. Dia beli memang lepas pada tu sebulan 2 bulan dia tak nak tembikai dah. Jadi mana kata kenapa kadang-kadang kenapa jadi macam tu? Sebab ada penyakit di dalam hati. Kenapa manusia tu jadi macam tu? Sebab manusia tu Allah Ta'ala jadikan berbeza-beza keupayaan dia. Sebab kadang kita tengok orang tu kemahiran dia begini, orang ni pula kelebihan dia itu. Kan? Tapi kalau dia sama dengan kita, janganlah pula kita dengki. Itu sebab kalau kita nak terutama yang meniaga. Dia dengki dengan orang lain. Macam-macam lah. Itulah, pakai dukun itulah, hantar sana, hantar sini. Tak payah kan. Sekarang ni PKP. Allah Ta'ala hantar virus. Dia tak payah nak hantar-hantar apa dah. Memang menor meniaga ni. Kan? Jadi kalau meniaga sama-sama. Fikirkan perniagaan yang kita boleh bantu orang. Perniagaan yang mana kita boleh memudahkan urusan orang lain.
Kan? Jangan kita apa? Fikirkan makanan-makanan yang power-power lagi. Kan? Terengganu ni memang tak ada masalah. Saya paling seronok sekali. Sebab saya sekarang ni di Terengganu ni ada penggambaran bersama dengan TV Al-Hijrah. Program My House, iaitu kita membaiki rumah asnaf. Ada di Kuala Besut satu, di Kuala Terengganu satu. Tapi memanglah kan, saya paling seronok tu sebab kita dah selesai sampai 10 episod. Di sini 13 episod. 2 episod rumah, 1 episod banjir. Bantuan banjir. Bangsa-bangsa yang baru je lepas kena bencana banjir tu, kita datang bagi bantuan tu, masuk dalam 1 episod lah. Tapi bila datang sampai Terengganu, rasa seronok lah. Sebab Terengganu kita tahu dah kan, makannya apa semua kan. Tahu dah. Sampaikan orang hantar makanan ke bilik hotel lah. Asyik betul lah. Punya sayang kat Samsul Mat. Kan, bagus, terima kasih banyak lah kan. Seronok saya datang. Hantar macam-macam. Misup lah apa, laksam. Itu dapat laksam. Dapat misup. Tak tahu lah. Maknanya ini bagi idea lah kat semua. Supaya macam mana cara nak bagi. Macam tu lah kan. Macam tu kan. Tapi syukur Alhamdulillah kan. Seronok dapat makan. Tapi ada juga negeri. Cik dia je dapat. Masalah tu. Kan ada benda tak puas hati dengan orang. Penyakit hati. Tapi kita seronok. Alhamdulillah ada juga orang sumbangan. Macam malam ni kan. Macam malam ni tak ada harapan ni. Sebab macam malam ni dia kebiasaan kalau segi masjid ke pergi surau. Ada orang tanya. Samsul Debat ni suka makan apa? Patut tanya soalan tu. Tak ada orang tanya. Jadi malam ni tak ada harapan lah. Macam tu. Mana makan ikut selera pengusi tu kan. Contohlah. Ni saja je gurau tu kan. Okey je dekat sini. Sebab Terengganu ni dia kaya dengan makanan yang bagus-bagus, yang hebat-hebat. Memang seronok lah saya kat sini. Sebab saya memang daripada saya belajar dulu, zaman saya belajar memang tiap-tiap tahun datang Terengganu. Kan dah tahu dah. Anak-anak murid debat saya pun dah jadi pensyarah dah ni sekarang. Di UMT dan juga di Uniza. Kerja-kerja semua belaka kan. Alhamdulillah. Kan? Jadi Allah Ta'ala jadikan hambanya ada kelebihan dan kekurangan dalam satu perkara dan satu perkara lain sebab sebagai ujian untuk kita. Dia ni pandai yang ni, dia ni tak pandai ni. Jadi pandai tu, ni pandai ni. Kadang ada orang tak pandai, dia tak puas hati pula dengan orang yang pandai daripada dia dalam bidang tu. Dan kita tak pandai, tak pandai. Anak dia kan, anak dia bagus betul lah. Dia sijil dapat yang terbaik. Anak dia memang bab elektrik ni memang bagus betul. Kalau bab aircon memang power betul. Kalau servis aircon bagi anak dia. Alah, berapa sangat gaji dia? Apa benda masalah kita nak cakap macam tu? Ada je benda tak puas hati. Takkan semua nak jadi lawyer, kan siapa pula nak kena tuduh? Dan semua nak jadi doktor, siapa pula jadi pesakit kan? Macam tu lah kiranya kan. Jadi mana ada bahagian masing-masing. Budak tu punya power dalam bidang aircon, dia tengok pun tahu on ke tak on. Itu tak payah belajar tuan-tuan. Kalau nak tahu on tak on tu kan. Tapi makna dia tengok dia tahu masalah. Ini mesti tak dah lama tak servis ni. Dia dengar bunyi pun dia tahu. Macam orang dengar enjin kereta kan. Dia bidang enjin kereta tu. Dia dengar. Ni mesti belting dia ni. Dia dah tahu lah. Rupanya kereta dia. Tu dia tahu tu. Dia tahu masalah dah. Dia memang dah check dah semalam tu. Okay. Tak apalah. Tapi makna kelebihan. Jadi dengan ujian tersebut, keimanan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan uji iman kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang pada kamu melihat kepada seseorang diberikan kelebihan pada harta dan fizikal, maka hendaklah dia melihat kepada seseorang yang lebih rendah atau kurang daripadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Mana tengok orang tu senang. Senangnya orang tu. Hebatnya orang tu lah. Kan? Jadi bagus Alhamdulillah. Seronok tengok ada sahabat-sahabat senang. Dulu dia susah tu. Ni tak. Tak mana dia curi je duit. Tapi bila tengok orang tu senang, kita ni macam mana bang? Kita ni macam tu je. Tengok orang tu rumah dah tambah sana, tambah depan, tambah belakang, dah besar rumah dia. Mak kita macam ni je. Tak apalah. Kan ada orang tu lagi pula tidur bawah jambatan. Pergi ke KL, tidur bawah jambatan, tidur kat bus stop, berebut dekat tepi tiang tu dia punya. Pak. Tuan-tuan pergi kat KL, tuan-tuan pergi, ada dekat KFC tu saya pergi satu malam tu. Saya lepak dengan kawan saya pukul 12 lebih macam tu. Duduk kat sana, ada yang datang, yang gelandangan yang tak ada rumah tu datang, dia ambil makanan percuma KFC bagi masa setiap malam ada lah. Dengan kita tengok macam mana lah hidup dia. Kalau dia ni tak ada family ke tidak ni. Kan orang kampung ni tahu ke tidak ni. Dia daripada mana lah dia ni. Betul. Itu kadang-kadang kita tengok kan, bila tengok, paling tidak aku tidaklah macam ni. Kan, aku masih boleh makan lagi, aku masih ada rumah lagi. Betul. Saya tengok tu ada seorang budak di Seremban tu, seorang budak. Dia masa tu ada program apa? Ada satu budak ni dia biasalah, nak kata pandai sangat tidak, kata teruk sangat pun tidak. Dia kategori galus tu, gagal lulus, antara gagal dengan lulus. Itulah.
Dia makna kata budak ni, tapi dia budak jenis yang buat kerja lah. Kalau cikgu dia suruh buat, dia buat. Masa budak tu tingkatan 2. Ni cerita budak tingkatan 2. Masa tu ada hari sukan apa tak dekat sekolah. Dia jumpa cikgu. Cikgu nak minta izin. Kenapa? Adik saya dekat rumah pengasuh tu. Hari ni pengasuh tak dapat nak jaga. Dah janji dengan dia dalam pukul 10 ni nak kena ambil. Boleh tak saya nak jemput adik saya bawa? Saya nak letak kat sini dulu. Sementara tunggu sekolah habis. Dia kata tu. Kan? Dia pun ambil. Cikgu cakap, pergilah. Dia pun dukung. Adik dia 2 tahun. Dia dukung daripada belakang. Dia pikul kat belakang adik dia tu. Dia bawa kat kantin sekolah. Dia dudukkan adik dia dekat meja. Dia suapkan adik dia makan nasi lemak. Nasi lemak semata-mata. Tak ada sambal, tak ada timun, tak ada apa. Sama nasi saja. Dia beli dekat orang tu nasi saja. Nasi dia suapkan adik dia. Adik dia makan buyur. Lepas tu cikgu tu bagilah duit. Ambil lah ni. RM2 ni ambil. Ambil RM2 ni. Belilah sambal, tambahlah lauk apa semua. Tak apa cikgu. Okey ni. Okey adik saya makan ni je tak apa. Dia makan dengan adik dia. Jadi lepas tu cikgu dia. Rupanya ada cikgu yang mengajar dia. Cikgu tu dah nangis siap-siap dulu. Bila tanya cikgu tu pasal. Cikgu tu cerita. Budak ni sebenarnya. Budak yang tingkatan 2 ni. Tak salah saya nama dia Muhaimin macam tu lah. Nama sebenar. Kan? Dia ni. Adik dia ni. Lahir. Mak dia tu meninggal waktu melahirkan adik dia ni. Masa tu adik dia umur 2 tahun. Ayahnya OKU. Ayah dia kerja dekat car wash. Cuci kereta. Tapi dia ni. Daripada adik dia lahir. Sampailah adik dia umur 2 tahun ni. Tak pernah gagal. Setiap minggu, setiap bulan. Dia pikul adik dia tu bawa untuk check up doktor. Pikul macam tu lah. Bawa check up. Cuba kita fikir. Anak-anak kita yang tingkatan 2 tu boleh tak buat macam mana budak ni buat? Tapi dia susah. Dia memang dia tak nak. Cikgu dia bagi duit dia tak nak. Tapi kalau waktu hari yang dekat sekolah atau dia terima bantuan khas, bantuan hari raya, ramai-ramai terima, tu dia ambil. Dia ambil. Tapi nak beritahu tu sebab kita tengok ada orang lagi susah. Kita malahan saya fikir kan. Anak kita pun belum tentu lagi boleh buat macam mana dia buat. Bawa anak tu cikgu beria. Terasa-esak cikgu tu menangis cerita. Keadaan dia. Mana ada orang lagi susah. Kan? Dengan tengok orang yang miskin, tengok musibah ke atasnya, memandang pada orang yang lebih daif dan lebih rendah daripadanya, maka pada itu kita akan lebih bersyukur. Tapi kalau kita tengok orang yang lebih tinggi daripada kita, susah hati kan. Macam mana aku nak dapat kereta macam tu? Dia pakai BMW, kita nak BMW. Dia pakai Mercedes, dia pakai Mercedes. Kan? Dia kereta, dia rumah dia besar, kita nak besarkan juga rumah. Dalam rumah kita 2 orang je. Kita buat rumah besar-besar, bukan makin lama makin ramai orang, makin lama makin tak ada orang. Kan? Dah lah anak-anak Terengganu ni semua pandai belaka. Pandai-pandai masuk asrama. Masuk asrama, masuk universiti. Universiti, buat kerja. Kerja bagus-bagus pula tu. Sudahnya tinggal kita berdua je dengan bini kita. Nak besar-besar pun buat apa? Tak apa, senang balik raya nanti. Raya berapa kali? Yang balik raya. Biarlah kat bilik tak ada pun, biar tidur ramai-ramai. Macam tu, kan? Tapi yang mampu tu tak apalah. Sudahnya bilik tu tak bertunggu. Kan? Dengar bunyi bilik macam-macam. Rumah besar-besar. Bergaung rumah tu. Yang abang. Ya. Pening bala tu tak. Kan? Tak payah. Makin besar rumah, bukan makin lama makin ramai orang. Makin lama makin tak ada orang. Jadi makna kata, dengan apa yang ada tu Alhamdulillah. Sekarang ni okey, ada rumah, ada dapur, ada ruang tamu, ada tempat TV, nak tengok TV dengan bini kita. Cukup lah. Kan? Kita nak apa sangat? Duduk kat depan tu, tengok pemandangan. Okey lah. Kan? Tak ada masalah dah duduk, relax. Kita buat besar-besar, anak tak ada. Anak pun kadang nak balik, tak dapat. Hari tu PKP, langsung tak boleh balik. Kan? Fikir macam mana? Itu sebabnya yang penting kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kan? Bila kita tengok orang lain tu, kita rasa keinginan kita bertambah. Saya pergi kat rumah ada satu datuk tu. Kan? Besar rumah dia. 2 tingkat bawah tu dia susun kereta. Masa tu saya buat Azia. Kan? Ada lagi Azia tu. Saya parking. Mana nak parking ni? Ni Porsche. Ni Jaguar. Saya parking sebelah Jaguar. Sebab Jaguar Pro 2. Lebih kurang je. Okey lah boleh. Macam tu lah. Sebab macam tu sebelah kan. Lepas tu saya tengok. Besar kereta dia. Lepas tu ada satu kereta Porsche dia tu. Dia letak pula biji Swarovski tu. Penuh kereta tu letak. Orang perempuan nak letak biji Swarovski pun fikir mahal tu sebiji tu.
Dia letak. Tapi dia ni memang jenis baik lah. Dia tolong miskin, nak yatim memang dia tolong lah. Saya kuliah setiap bulan kat rumah dia. Jadi bila saya kuliah tu, saya tengok rumah dia besar. Ada swimming pool. Dia buat surau dekat dalam kawasan rumah tu. Dia buat satu surau. Ada tempat ambil wuduk semua siap. Cantik, memang cantik. Kan? Dia siap lah. Ada kubah, ada tempat imam semua siap lah. Saya pun tanya, Datuk agaknya rumah ni mahal Datuk. Tak adalah Ustaz. Masa saya beli tu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Saya salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap. Tapi kalau kita nak ikut dia, memang mati tuan-tuan. Saya ingat arwah nenek saya cakap apa? Kancil kalau nak berak serupa gajah, mati. Kancil kalau nak berak macam gajah, mati dia tu. Maknanya, ikut kemampuan kita, kancil lah. Kan? Tak payahlah kita nak apa kan. Tak kisah kita naik kereta kecil pun okey je. Masalah. Tak kisah rumah kita kecil, okey je. Duit kita tak banyak, okey je, tanggungjawab tak besar. Tu je. Kan? Tak kisahlah jawatan kita kecil, okey je. Ya nak bening-bening kepala. Jawatan yang paling besar sekali. Kan? Dekat bangunan yang paling hebat sekali. Nama dia surau dan masjid. Itu jawatan yang paling hebat sekali. Macam mana? Bangunan yang tertinggi dalam dunia. Masjid, surau. Sebab apa tinggi? Cecah bulan dengan bintang. Ada tak bulan bintang atas? Ada kan? Paling tinggi tu. Kan? Jadi mana tak payah nak apa. Ada orang kejar-kejar jawatan nak jadi tu. Pening kepala. Kan? Kadang-kadang contoh orang berebut bukan kampung ni, kampung lain. Berebut nak jadi ketua kampung. Sini, tempat lain. Berebut jadi ketua kampung. Sudah bila jadi ketua kampung, pening, menyesal. Cuma dia tak cakap je. Tengok muka ketua kampung tu, birat lah. Berbelang-belang muka dah nak kena balun kat orang. Itulah, inilah. Depan ketua kampung kan main baik je. Terima kasih, Tok Ketua. Terima kasih. Tok Empat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Belakang tak gunanya ketua. Nampak? Dia balun kawan tu. Kan? Memang ketua kampung ni banyak pahala. Orang kutuk dia banyak. Sabar memang banyak. Tapi, makna kata nak beritahu, jawatan ni, tak payah tuan. Pening kepala. Jangan minta-minta. Tapi kalau dah ada jawatan, kena anggap tu sebagai amanah. Jadi aja kes surau, kena balung orang ramai. Relax je, tak apa. Gila, duit surau dia kerja. Memang. Kan? Duit banyak, program tak ada. Dia boleh cakap macam tu. Jawab baik, program banyak, engkau yang tak ada. Cakap tu. Yang membalun, biasanya tak datang surau. Kan? Membalun ni pandai. Kan? Tu dia. Jadi itulah dia. Jadi, mana kata, kalau kita memandang pada orang ni, memandang pada orang ni dengan cara kita melihat ada orang lebih seteruk daripada itu, maka kita akan syukur, kita rasa tenang dan rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Dan satu sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak berkumpul di dalam hati seorang manusia antara iman dan dengki. Makna kalau dia ada iman, dia tak ada dengki. Kalau ada dengki, maknanya memang tak beriman. Tu je. Sebab dia tak percayalah. Orang yang dengki, maksud dia samalah artinya. Mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itulah dengki. Dia bukan minta naik pangkat. Maksudnya, dia minta, tapi dia bukan dia menentukan dia dapat. Kan? Dalam mesyuarat tu semua, sebulat suara kata dia naik pangkat. Dia naik pangkat, orang lain tak puas hati. Tak patut dia dapat. Nak persoalkan ahli-ahli mesyuarat yang putuskan ke? Atau nak putuskan orang, nak memutuskan yang telah membenarkan itu berlaku. Siapa membenarkan itu berlaku? Allah Ta'ala izinkan itu berlaku. Jadi samalah kita pertikaikan Allah Ta'ala punya keputusan. Jadi jangan. Alhamdulillah, paling selesai. Jadi cara-cara nak menghilangkan perasaan dengki, ada beberapa cara. Yang pertama, ucapkanlah tahniah kepada orang yang didengki itu ketika dia dapat nikmat. Sudahlah. Rasa-rasa macam nak dengki je, tahniah. Tahniah awak, tahniahlah rezeki. Sudah. Cakap macam tu. Kan? Orang tu baru nak kahwin. Dah lama dah menunggu. Akhirnya setelah umur dia 55 tahun baru dia dapat kahwin. Dapat kahwin isteri 15 tahun. 15 tahun. 18 tahun pula. Contohnya kan. Muda lela betul. Ui, cantik sungguh. Rambut tu. Rambut lelaki tu lah, bukan perempuan tu. Kan? Lepas tu dia nampak muka ni macam ala-ala model kek muka ni. Oh, matanya bersinar macam tu. Jadi makna rezeki dia. Jangan tak patut. Aku rasa dah kena guna-guna budak perempuan ni. Jangan macam tu. Cakap tahniah, rezeki lah. Rezeki. Orang dapat nikmat pula, jangan pula lupa diri kan.
Kahwin langsung tak datang surau. Itu elok datang surau kan. Kata senyap, zikir. Kahwin langsung tak datang kan. Tu ujian kat tu. Kan? Tengok suami dia orang kaya, tengok bini dia orang kaya. Semua cerita. Siap kaji, aku dapat tahu. Perempuan tu dah kahwin 3 kali. Tengoklah. Ambil pula cerita perempuan tu dah kahwin 3 kali. Apa masalah kau ni? Kan? Apa yang kau tak puas hati dengan orang? Kan? Jadi, tahniah cukup. Tu saja. Tahniah. Selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke akhir hayat. Yang lelaki tu sendiri cakap, aku tak tahulah hayat aku berapa lama lagi. Kata. Tapi dah rezeki kahwin, aku kahwin lah. Katakan. Tak apalah. Janganlah macam tu. Rezeki. Kan? Rezeki jangan ditolak. Macam tu lah. Kedua, puji kebaikan orang lain. Terutama di belakang orang tu. Bukan kat depan dia. Kerana depan puji, belakang kutuk. Bila kat belakang orang kita cakap, dia tu bagus tu sebenarnya. Engkau orang yang tak tahu. Dia tu rajin sedekah. Nampak kita apa? Engkau pernah sedekah? Kau sedekah mana? Mana kau bagi? Sakat RM10 tak cerita lah. Dia sedekah sampai beribu-ribu bagi dekat mana. Asal ada masjid baru naik, dia akan sedekah. Nampak? Dia cerita. Oh iya ke? Aku tak tahu pula. Nampak? Dia tak pernah sebut pun. Tu sebabnya. Tu hebatnya tu. Dia sedekah, dia tak pernah sebut. Ini dah lah sikit, sebut pula. Kan? Kau tahu tak kos pembinaan masjid tu berapa? 50 juta. You duit aku dah RM5 dalam tu. La ilaha illallah. Dah lah RM5, sebut pula. Langsung tak ada pahala. Kan? Berbangga dia ada sebahagian duit di dalam tu. Kan? Puji untuk benda yang tak ada apa-apa dah. Kemudian tutuplah kelemahan, tutup aib orang lain. Jangan kita sibuk nak buka-buka lagi. Contoh kita tahulah kelemahan seseorang tu. Jangan cerita. Ada orang cerita dengan kita, aku ada masalah dengan isteri aku ni. Ya ke kenapa? Tahulah isteri aku ni asyik-asyik minta cerai. Pening bala aku. Gaduh sikit minta cerai. Aduh. Jadi kita pun cakap, alah kau sabarlah banyak. Sabar banyak. Kau pesan kat isteri kau tu. Orang perempuan yang minta cerai tanpa sebab ni. Kan? Tanpa sebab-sebab yang syar'i. Haram hukumnya. Bidu ni baksin tak boleh, malahan haram bau syurga tu. Jangan kata apa, minta saja minta, saja minta, haram bau syurga. Maknanya jangan kata masuk, bau dah tak boleh, bau pengsan. Berapa lama nak bau? Dekat akhirat besok 500 tahun perjalanan dah terbau dah syurga tu. Jadi dia terbau pengsan, memang takkan lepas sampai sana. Jadi jangan, orang perempuan banyak lagi benda boleh minta. Sampai hati bang, bak emas kilo tu. Minta emas. Macam tu. Jangan minta cerai. Nampak tak? Lepas tu dia dah cerita kita. Kita pula cerita. Kau tahu tak? Dia cerita dengan aku. Bini dia hari-hari minta cerai. Kau jangan cerita dengan orang tu. Jangan macam tu. Orang tu percaya dengan kita. Share masalah kita, minta pandangan kita. Dan jangan kita cerita dengan orang pula. Jangan. Kan? Tak kisahlah siapa tuan-tuan. Kadang lagi besar level orang tu. Contohnya adalah ada kawan dengan artis. Artis ni baik dengan dia. Artis tu cerita masalah suami dia ke, masalah isteri dia ke. Kita pun, kau tahu, tu penyanyi tu. Baik dengan aku tu. Dia baru cerita pasal masalah bini dia itu. Nampak tu? Jangan. Jangan. Itu sebenarnya ujian untuk kita. Kemudian, buat baik dengan orang. Caranya buat baik keliling kita ni, maknanya kalau pergi jumpa orang tu, jangan tangan kosong. Kalau pergi kuning kenara, dia cantik anu ni mana? Tuk kena kosong kan? Datang, bawa lah duit. Kan? Kadang kita terbalik. Rumah orang kaya bagi banyak, orang miskin bagi sikit. Kan gila tu. Patut rumah orang susah lah kita bagi banyak. Rumah orang kaya tak payah bagi sikit lah. Jangan tak bagi langsung, sedekah jugalah. Orang kaya tu bagi RM1. Berapa RM1 bagi orang kaya? Sebab duit dia banyak dah. Logiknya macam tu. Weh, ni orang kaya ni takkan nak bagi RM1. Kan gila tu cara fikir tu. Dah dia kaya, tak payahlah bagi banyak. Lagi dia dah banyak. Orang miskin tu RM1 sudah. Tengok tu. Mempertahankan keseringitannya. Awal bulan RM1, tengah bulan RM1. Ujung bulan RM1. Tak lambat gaji RM1. Dapat gaji RM1. Dapat bonus RM1. Dapat air sina RM1. Kan? Nampak tak? Sepatutnya time-time susah macam ni lagi banyak kita sedekah. Yakin Allah bagi ganti lagi banyak. Saya cakap tu. Tuan-tuan bagi tuan-tuan. Jangan risau. Kat surah Al-Hikmah saya tak nak menunjuk-nunjuk. Ini bukan cara saya.
Jadi sila bagikan nombor akaun surah Al-Hikmah. Letakkan kat dinding tu. Nombor akaun surah Al-Hikmah. Akaun bank Islam 05 01. Wah, masuk tu. Kan, faham? Jadi dia orang ni kebanyakan ni dia tak nak tunjuk. Macam tu lah. Jadi bank in, transfer. Terlebih pula kosong, menung dia. Dah tersen berperasan. Dia kata nak bagi 100. 1,000 punya. Mata tak pernah nampak. Pakai tak pakai cuma mata masa dia online tu. Lepas tu menung jumpa imam. Imam, macam ni lah, mam. Susah saya nak cakap ni. Susah nak khabar. Susah nak cerita dia. Cerita je lah. Saya tersilap sedekah. Boleh silap sedekah, tuan-tuan. Anggaplah Tuhan izinkan kita bagi banyak kan. Tu dia. Bagi sedekah kat orang. Pergi rumah kenduri kenara, bagi duit, bagi apa, bagi barang. Orang dulu kan bagi barang, bagi buah, bagi barang-barang keperluan, beras dan sebagainya. Tak kisah. Kemudian, hormat dan sayang orang-orang di sekeliling kita. Seperti ibu bapa kita, seperti ahli keluarga kita, seperti anak-anak kita juga. Jadi anak orang lain berjaya, kita pun rasa macam anak kita juga. Jiran-jiran kita berjaya, macam saudara mara kita juga. Memang saudara kita pun, saudara dalam Islam. Kan? Buat baik, tuan-tuan. Kemudian, bela orang tu kalau ada orang yang nak berburukkan dia. Kan? Berdoalah kepada Allah supaya dihilangkan perasaan tak puas hati dengan orang. Kan? Selemah-lemah hati haruslah kembali kepada dia juga. Banyak-kala mengucap astaghfirullahalazim, memohon ampun kepadamu ya Allah, kan? Supaya terhindar daripada dosa hasad dengki terhadap orang lain. Cermin diri kita, lihat kelebihan yang kita ada. Kita hayati hidup kita, lihat rezeki yang Allah Ta'ala dah bagi kat kita. Orang jadi dengki ni sebab pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lagi susah daripada kita. Dan begitu juga yang ketiga, terlupa apa yang kita ada ni pun semua Allah bagi. Orang lain ada, semua Allah bagi. Jangan cakap, aku ni senang, aku ni hebat sebab aku ni kerja kuat. Tak. Kita ni berjaya sebab Allah izinkan kita berjaya. Itu sebenarnya yang kita perlu sedar. Kan? Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dalam diri mereka sendiri. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 109. Maknanya kalau betul ada orang dengki kat kita pun, maafkanlah. Sabarlah, tuan-tuan. Kan? Sebab Allah Ta'ala akan datangkan balasannya tu. Tak payahlah kita nak balas-balas kat orang. Sebab bila kita balas kat orang, kita sama macam dia. Dia kata, dia kata kau macam ni. Aku bukan tak tahu cerita dia. Dia balas pula. Maka samalah kita dengan dia. Kan? Maknanya maksudnya 6 tolak 6. Sama je. Bukan 2 kali 5 lah. 6 tolak 6. Sama. Jadi mana kata ayah kita cakap, tak apalah. Dia nak cakap, dia cakap lah. Asalkan dia bahagia. Kena ingat. Kita ada aib, orang lain pun ada aib. Kita ada mulut, orang lain pun ada mulut. Fikirlah, tuan-tuan. Kalau kita boleh cakap, orang lain tak boleh cakap pasal kita? Boleh juga. Tapi dah diajar oleh Nabi kita. Barang siapa yang menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga aib dia. Siapa yang membuka aib orang lain, Allah akan buka aib dia walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maknanya, sekarang ni, menurut orang tak faham dulu. Buka aib dia walaupun dia berada di dalam rumah. Maksudnya kalau dia duduk deniang kat rumah, patutnya tak dapatlah aib tu. Tak, sekarang tak. Sekarang dengan media sosial apa semua, memang orang boleh sebarkan aib kita walaupun kita duduk dalam rumah sekalipun. Faham tak? Tu kisah yang macam seorang tuan guru di Indonesia. Orang buruk dia ni sesat, dia ni tak betul, dia ni menipu, dia ni macam-macam lah. Tapi bila dah cakap-cakap tu, akhirnya dia tengok tuan guru tu baik, diam. Yang tuan guru tu buat tak kerti je. Akhirnya dia rasa bersalah. Sampai satu ketika dia baru insaf, dia sedar kesalahannya. Dia datang jumpa tuan guru tu. Dia kata, tuan guru, aku minta maaf. Aku banyak kutuk engkau, banyak fitnah engkau, banyak kata-kata pasal engkau ni. Aku minta maaf sangat. Apa tuan guru tu kata? Ginilah, dia kata, saya dah lama dah maafkan. Jangan gitu tuan guru, dia kata. Beritahu apa yang patut aku lakukan untuk aku rasa lega dengan apa aku dah buat ni. Macam inilah, dia kata. Kalau dah macam tu, balik rumah dulu. Buat apa pula? Balik rumah cari penyapu bulu ayam. Dia kata. Tahu penyapu bulu ayam kan? Dia balik dia ambil penyapu bulu ayam. Habis nak buat apa tu? Nanti kamu datang kemari.
Dalam perjalanan kamu datang kemari, kamu ingat balik apa kamu kutuk aku tu, kamu kata pasal aku, kamu cabut selai. Aku kata dia begini, cabut selai. Aku kutuk dia ni, cabut selai. Aku fitnah dia macam ni, cabut selai. Cabut. Sampai kat rumah tuan guru tu memang apa dogo, apa? Memang boleh tinggal batang penyapu tu saja. Bulu ayam tu habis, botak habis, tak ada apa. Menangis banyaknya, aku kutuk engkau wahai tuan guru. Dia kata apa? Tak apa, dia kata. Tak apa, begini. Kenapa pula? Kamu balik ke rumah, dalam perjalanan kamu kutip balik bulu ayam yang kamu dah cabut tadi. Saya nak tanya semua, banyak atau tak dapat? Banyak atau tak dapat balik? Tak banyak. Dia datang tu, ada yang dah terbang, ada yang dah melekat kat pokok, ada yang dah pergi kat kereta, ada yang dah sampai kat sungai, hanyut. Kan? Akhirnya dia balik jumpa tuan guru, dia kata, aku dapat 5 helai. Daripada banyak bulu-bulu ayam tadi, dia dapat kat 5 helai. Itu pun belum tentu bulu ayam tu, tak ayam mana dia ambil tak tu. Apa tuan guru tu kata? Dia kata, begitulah natijahnya bila kita bercerita pasal orang. Kamu boleh minta maaf dengan aku, tapi hakikatnya keburukan yang kau sebarkan pasal aku itu dah tersebar merata-rata dah kat kepala ni, tanpa mampu kau perbetulkan lagi. Jadi bertaubatlah kepada Allah. Jadi berazamlah untuk tidak mengulangi kesalahan kau. Kau menangis kan? Jadi itulah di keadaan dia, tuan-tuan. Orang nak cakap pasal kita, cakaplah tuan-tuan. Akhirnya orang tahu juga. Berapa ramai kawan kita yang dah baik dengan kita. Engkau punya okey, aku minta maaf. Ramai ada orang cakap engkau macam ni. Dia cakap engkau macam tu. Oh iya ke? Oh, tapi aku tahu dah engkau okey, tak apalah. Aku minta maaf sangat. Tak apalah. Okey je. Macam tu je sudah. Kau cakap apa dia kata? Kau cakap. Kau tolong beritahu aku. Siapa yang cakap? Dia ada je pun dia tak puas hati kan. Hari ni saya dah lega dah. Hari tu orang heboh cakap Samsul Rebat ada kaitan dengan Aida Jebat. Mana ada? Jadi bila dia dah kahwin tu, saya rasa selesa sikit lah. Macam tu kan. Tak adalah orang takkan apa-apa. Saya mandai je. Tak adalah. Tak ada buat cerita je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sajalah tuan-tuan hari ni. Sebenarnya benda ni simple je. Tapi maknanya untuk orang kata peringatan untuk diri saya juga. Untuk diri kita semua. Tak usah nak dengki-dengki dengan orang. Paling bahaya sekali, kita kena ingat satu je. Bila kita nak dengki, tak puas hati dengan orang, tu ingat, ya Allah, rezeki orang ni Allah Ta'ala yang tentukan. Kalau kita pertikaikan, mana kita pertikaikan Allah. Ya. Ini cerita orang lain ni, diri kita ni lain. Tapi cuba kalau kita dapat kelebihan, orang pertikaikan, apa rasa? Kita dapat naik pangkat, gembira ni. Kita ajak keluarga kita makan, kita dah seronok dah. Alhamdulillah ayah dapat naik pangkat. Ya ke ya? Happynya makan-makan. Esok dengar orang cakap, dia tu tak layak naik pangkat patutnya. Apa rasa? Tentu kita pun kecewa. Jadi macam tu jugalah, jangan datangkan kecewaan tu pada orang lain. Itu dia. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi jangan lupa, ni dengan ini saya lancarkan kutipan dana aktiviti majlis ilmu bagi tujuan untuk pengurusan dan pembangunan surau. Jadi mohon sama-sama menyumbang untuk kegunaan surau Al-Hikmah. Mana tabung tu?